Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kami akan membentangkan hasil tugasan 2 iaitu persembahan bagi subjek BMMB 1124 Literasi Bahasa. Seperti mana yang kita tahu, literasi bahasa terdiri daripada 2 iaitu literasi menulis dan literasi membaca. Jadi kami bersepakat untuk memilih literasi menulis bagi tugasan ini. Sebelum kami memulakan pembentangan, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan. Kumpulan kami terdiri daripada 2 orang, iaitu saya sendiri, Nurliana Afika binti Zakaria, dan rakan saya, Nur Afika Hanis binti Muhammad Asri. Baiklah, apa itu literasi menulis? Literasi menulis merupakan lambang-lambang bunyi bahasa yang dipindahkan dalam bentuk grafik bagi melahirkan perasaan, fikiran dan idea. Menulis juga adalah proses bagi memindahkan lambang-lambang bunyi secara tersusun dan teratur sekaligus melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna. Kami memilih untuk memfokuskan kepada isu yang berikut, di mana murid menulis huruf tanpa menggunakan tertib yang betul serta menulis dengan tulisan yang tidak kemas. Oleh itu, isu ini diselesaikan pada peringkat mekanis dan diperkukuhkan pada peringkat mentalis. Baiklah, mari kita lihat aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan pada peringkat pra-menulis. Sebelum itu, saya akan menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan aktiviti peringkat pra-menulis. Ia merupakan satu peringkat yang perlu dilalui oleh setiap murid agar dapat bersedia untuk menghasilkan simbol-simbol huruf yang khusus dan boleh diterima oleh setiap kelompok masyarakat. Baiklah, aktiviti yang pertama bagi peringkat pra-menulis ialah cari dan sambung bentuk. Berikut merupakan cara untuk melaksanakan aktiviti ini. Bentuk-bentuk tersebut akan dikumpulkan pada satu tempat. Murid akan mencari bentuk yang sepadan dengan bentuk yang dilukis pada papan hitam. Seterusnya, murid akan menyepit bentuk tersebut di papan hitam. Dan akhir sekali, murid akan mencantum bentuk yang sama sehingga selesai. Baiklah, aktiviti yang seterusnya diberi nama Mari Ikut Saya. Cara pelaksanaannya ialah guru akan memberi sehelai kertas yang mempunyai beberapa jenis bentuk garisan atau apa-apa bentuk dengan garis putus-putus. Selepas itu, guru akan memberikan arahan kepada murid untuk mengikut garisan putus-putus tersebut menggunakan alatan yang sesuai. Alatan yang boleh digunakan ialah cat air, krayon dan lain-lain mengikut kreativiti guru tersebut. Alatan tersebut boleh disediakan oleh guru untuk dikongsi oleh murid-murid atau meminta ibu bapa menyediakan alatan itu untuk dibawa ke sekolah.
Aktiviti yang ketiga pula diberi nama Mari Lihat Warnanya. Cara pelaksanaannya, guru memberi arahan kepada murid untuk melukis satu bentuk atau rajah yang mereka gemari di atas tisu menggunakan pen marker sehingga meninggalkan kesan bentuk atau rajah yang sama kepada lapisan tisu kedua. Murid diminta untuk mewarnakan bentuk atau rajah tersebut pada lapisan tisu yang kedua menggunakan pen marker berwarna. Akhir sekali, guru meminta murid untuk menitiskan air atau membasahkan tisu tersebut dengan menggunakan alatan yang sesuai seperti tisu lain atau span. Baiklah, apa yang dipelajari oleh murid pada peringkat pramenulis ini? Murid dapat menyediakan otot tangan dan otot jari serta mengkoordinasi mata dan tangan dengan baik. Murid-murid telah mempunyai keupayaan untuk menggunakan alat tulis dan mengetahui teknik serta cara gerakan tangan untuk membentuk huruf. Seterusnya, mari kita lihat aktiviti yang boleh dilakukan pada peringkat mekanis. Aktiviti pertama diberi nama Mari Sambung Titik Huruf. Cara pelaksanaannya, guru memberi sehelai kertas yang mempunyai beberapa huruf dengan garisan putus-putus dan mempunyai penanda arah. Guru memberi arahan kepada murid untuk mengikut garisan putus-putus tersebut menggunakan alatan yang sesuai. Tulisan tersebut boleh dipadam dan digunakan semula. Aktiviti kedua pula diberi nama Kepala, Badan, Ekor. Guru menunjukkan cara menulis menggunakan panduan garis 3 di hadapan kelas. Murid melihat bagaimana guru menulis menggunakan panduan garis 3 tersebut. BBM yang telah dihasilkan diberi kepada murid secara berperingkat dan mengikut urutan abjad. Murid menulis pada BBM tersebut berdasarkan contoh yang telah ditunjukkan oleh guru di hadapan kelas. Tulisan tersebut boleh dipadam dan digunakan semula. Apa yang murid pelajari? Berdasarkan kedua-dua aktiviti pada peringkat mekanis ini, murid dapat menulis dengan baik, kemas dan tulisannya mudah dibaca. Murid dapat menulis dengan saiz tulisan yang sekata. Murid dapat mengetahui teknik dan cara menulis huruf dengan betul. Aktiviti-aktiviti ini berkait dengan teori mentalis. Menurut teori mentalis, murid melakukan aktiviti pembelajaran yang berpusatkan bahan serta dilakukan secara berulang-ulang. Teori mentalis menekankan kepada proses perkembangan pemikiran kanak-kanak. Oleh itu, aktiviti yang dilakukan menurut teori mentalis ini dilakukan secara berperingkat serta mengikut kematangan seseorang.
guru boleh mengawal kadar kemajuan perkembangan ataupun pembelajaran bahasa seseorang murid tersebut. Kita sudah lihat bagaimana aktiviti pada peringkat pramenulis dan mekanis dilakukan. Oleh itu, mari kita lihat bagaimana pula aktiviti yang boleh dilakukan pada peringkat mentalis. Aktiviti ini diberi nama tarik jangan tak tarik. Murid menarik kertas yang mempunyai tanda anak panah. Murid dapat melihat huruf demi huruf dan mengenal pasti perkataan yang dihasilkan oleh huruf-huruf tersebut. Murid menulis perkataan yang dapat dikenal pastinya dalam ruangan bergaris 3 dan mengulang semula apa yang ditulisnya dalam ruangan tanpa garis. Berdasarkan aktiviti pada peringkat mentalis, murid dilatih untuk menulis secara berperingkat. Murid telah pelajari simbol-simbol huruf dan cara menulis yang betul menggunakan buku garis 3. Pada peringkat ini, murid menggunakan apa yang dipelajarinya untuk menyusun huruf, membentuk perkataan serta menulis dengan tulisan yang betul dan jelas. Kita telah lihat bagaimana isu-isu ini boleh diselesaikan dengan melakukan beberapa aktiviti yang menarik. Oleh itu, sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.